Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9 ingin membentangkan berkaitan dengan perbincangan ciri-ciri dan tingkah laku kanak-kanak bermasalah pendengaran serta langkah yang boleh diambil bagi membantu mereka. Kumpulan kami terdiri daripada saya Siti Nurhusna binti Mak Rani, yang kedua adalah Luqman Faiz bin Muhammad Nawawi, Nur Atirah binti Malik. Baiklah, saya akan teruskan perbentangan berkaitan dengan pengenalan. Pendengaran merupakan deria penting dan sumber asas bagi seseorang manusia itu untuk berkomunikasi atau berhubung dalam menyampaikan maklumat atau sesuatu maksud secara lisan. Dengan adanya pendengaran yang baik, maka sesuatu urusan penyampaian lisan itu akan menjadi lebih mudah tanpa melalui halangan tertentu, dan sebaliknya bagi individu yang mengalami masalah pendengaran, kesukaran ini akan memberi impak yang negatif dalam kehidupannya. Seterusnya, menurut Aznan 2010, pekak didefinisikan bahawa individu yang tidak dapat mendengar bunyi atau pertuturan, malah walaupun dengan alat bantuan pendengaran. Hal ini kerana tahap pendengaran setiap individu berbeza-beza. Bagi menjelaskan lebih lanjut keadaan masalah pendengaran ini, ia adalah disebabkan oleh kehilangan jenis saraf deria akibat kerosakan pada telinga dalam semasa peringkat pragmatik, iaitu sebelum kanak-kanak memperoleh kemahiran bahasa antara umur 2 hingga 3 tahun. Selain itu, kehilangan konduksis akibat kerosakan pada telinga tengah dan dalam juga merupakan faktor kehilangan pendengaran seseorang. Selain itu, menurut Wood 1982, pekak tidak hanya memberi impak dalam input sensori, malah menyebabkan gangguan dalam interaksi serta hubungan antara orang dewasa dan kanak-kanak. Walau bagaimanapun, prestasi perkembangan kanak-kanak ini dari segi sosial, bahasa serta pencapaian akademik mereka bergantung kepada pengalaman awal. Selain itu, sokongan untuk patologi pertuturan adalah penting untuk membantu kanak-kanak ini berkomunikasi, selalunya menggunakan komunikasi holistik yang menggabungkan gerak isyarat dan bahasa. Masalah pekak dan kehilangan daya pendengaran bukan sahaja memberi kesan kekurangan dalam input sensori, tetapi juga gangguan dalam interaksi serta hubungan di antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya saya akan teruskan perbentangan ini dengan ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak bermasalah pendengaran. Hampir semua kanak-kanak bermasalah pendengaran ini sebenarnya dari aspek fizikal kita dapat lihat bahawa kanak-kanak ini adalah seperti kanak-kanak normal yang lain. Melalui kajian pakar pediatrik, tidak semua kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran ini pekak sepenuhnya. Namun, mereka ini dibahagikan kepada 5 kategori kepekakan, iaitu ringan, sederhana, sederhana teruk dan sangat teruk. Walaupun mereka dapat mendengar, namun mereka masih mengalami kesukaran untuk mendengar dengan jelas. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa ciri yang telah dikenal pasti bagi mengesan kanak-kanak bermasalah pendengaran agar langkah yang efektif dapat dilakukan pada peringkat awal bagi membantu mereka. Ciri tingkah laku kanak-kanak bermasalah pendengaran yang pertama ialah tidak menangis setelah dilahirkan. Kanak-kanak yang tipikal kebiasaannya akan menangis setelah selamat dilahirkan. Namun berbeza dengan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini. Mereka tidak akan menangis setelah selamat dilahirkan. Hal ini disebabkan oleh kepelbagaian kemungkinan daripada kesesampingan yang dialami oleh ibu bayi dan bayi dalam tempoh sebelum, semasa dan selepas kelahiran berlaku. Antara kemungkinan ialah ibu bayi tersebut mengalami beberapa jangkitan semasa bayi dalam kandungannya. Selain itu, ibu juga terdedah kepada bahan kimia yang wujud di persekitaran. Bukan itu sahaja, punca berlakunya masalah pendengaran ini juga boleh berlaku sekiranya dalam keturunan ibu ataupun ayah kepada bayi tersebut mempunyai sejarah masalah pendengaran juga. Tambahan pula, semasa proses kelahiran bayi berlaku, terutama jangka tempoh yang lama ataupun bayi yang prematang, atau penggunaan alat bantu kelahiran seperti forceps yang berfungsi untuk memudahkan kelahiran, serta masalah pendengaran juga boleh berlaku sekiranya bayi
yang terlibat dalam kemalangan seperti jatuh sehingga mencederakan bahagian telinga mereka. Seterusnya, ciri tindak tingkah laku yang seterusnya adalah tindak balas terhadap bunyi. Kanak-kanak yang tipikal umumnya akan melihat ke arah bunyi yang dihasilkan seperti acahan ataupun panggilan. Untuk pengetahuan semua, kanak-kanak yang berusia 2 hingga 6 tahun ini, pengalaman mendengar bunyi ataupun dialog bagi mereka adalah sangat penting kerana melalui proses mendengar mereka akan menguasai bahasa yang bersesuaian dengan peringkat umur mereka dan tahap perkembangan otak mereka. Namun demikian, bagi kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini, biasanya mereka tidak akan peka terhadap bunyi di sekitar mereka, malah mereka tidak akan melihat ataupun memberi respon terhadap bunyi tersebut. Seterusnya, ciri yang ketiga pula adalah lewat bertutur. Menurut Abdullah Yusuf 2004, kanak-kanak yang bermasalah pendengaran ini mengalami kesukaran untuk memahami pertuturan berpunca daripada pendengaran mereka terhadap perkataan ataupun ayat yang kurang jelas. Kebiasaannya, kanak-kanak yang berusia 12 hingga 24 bulan akan mula bercakap dan membentuk bahasa mereka tersendiri, seperti cucu yang bermaksud susu ataupun ma yang bermaksud mama. Sebaliknya, bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran ini, proses perkembangan dan pertuturan bahasa mereka akan terganggu sehingga mengganggu pertumbuhan kognitif mereka. Ini terjadi kerana kanak-kanak ini tidak boleh mendengar secara langsung dan mereka tidak boleh sebut perkataan dengan jelas dan betul. Ciri yang keempat pula adalah lebih banyak menunjukkan jari ataupun gerak badan daripada bercakap. Hal ini berlaku disebabkan oleh kegagalan penguasaan bahasa oleh golongan kanak-kanak ini, menyebabkan mereka lebih gemar melakukan bahasa isyarat seperti menggunakan jari atau menggerakkan anggota badan berbanding menggunakan lisan mereka mengikut kefahaman mereka dalam sesebuah perkara. Sebagai contoh, kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini akan membuat isyarat memegang botol menggunakan kedua-dua belah tangan mereka sebagai isyarat untuk mereka mahu meminum susu. Berbeza dengan kanak-kanak tipikal yang lain, di mana mereka boleh menggunakan lisan mereka untuk menyampaikan maklumat tentang apa yang mereka inginkan. Perkara ini dapat dilihat semasa kanak-kanak ini ingin berinteraksi dengan ibu bapa, ahli keluarga terdekat yang lain. Seterusnya, ciri yang kelima adalah kurang memberi perhatian apabila berbual. Perkara ini berlaku disebabkan oleh kegagalan kefungsian organ tertentu di dalam telinga. Akibatnya, kanak-kanak ini akan mengalami masalah untuk memberi perhatian yang sepenuhnya semasa komunikasi berlaku kerana mereka terbeban dengan pendengaran lisan yang kurang jelas. Masalah ini berpunca disebabkan oleh kelemahan dari getaran gelombang, bunyi atau suara yang diterima. Ciri yang keenam pula tidak berminat dalam aktiviti komunikasi lisan. Kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini akan bersikap pasif dan diam dalam sesuatu perbualan. Mereka juga lebih gemar untuk bersendirian daripada melibatkan diri dalam perbualan secara berkumpulan. Hal ini yang demikian kerana mereka akan suka untuk mendengar dan memahami maklumat yang disampaikan daripada orang lain. Namun begitu, kanak-kanak tipikal pula mereka ini lebih bersifat aktif dalam sesebuah perbualan kerana ia merupakan sebuah media pemahaman dan pembelajaran bagi mereka untuk menguasai istilah ataupun perkataan baharu. Ciri yang seterusnya adalah pertuturan mereka sukar difahami. Kanak-kanak yang bermasalah pendengaran ini sering mengalami kesukaran dalam menerima dan memahami arahan, malah mereka juga tidak boleh bertutur dengan baik dan jelas. Hal ini demikian kerana kanak-kanak ini sering tidak mengetahui sebutan yang tepat dan maksud sesebuah perkataan yang betul. Sebagai contoh, Aira yang bermaksud merujuk kepada nama saya Atira. Masalah ini akan memberi impak yang negatif terhadap lisan kanak-kanak bermasalah pendengaran apabila mereka berkomunikasi dengan kanak-kanak normal yang lain. Seterusnya, ciri yang ke-8 pula ialah kanak-kanak bermasalah ini sering berkhayal. Hal ini demikian kerana kesukaran mereka dalam mendengar perkataan ataupun ayat atau sesuatu arahan yang diberikan telah menyebabkan mereka ini lebih cenderung untuk mengabaikan bunyi tersebut dan mereka lebih tertumpu kepada dunia mereka sendiri. Mereka akan menjadi lebih pasif semasa sesi komunikasi secara kumpulan.
Seterusnya, ciri yang ke-9 adalah suka mengikuti arahan lisan. Keterbatasan bahagian telinga untuk menerima gelombang bunyi yang baik terutama di bahagian dalam telinga gegendang ataupun koklia akan memberi kesan kepada penerima bahasa pertuturan dengan jelas. Kanak-kanak ini akan suka untuk menerima arahan dengan mudah, jelas dan tepat serta menghadkan interaksi mereka dengan kanak-kanak normal yang lain. Kesannya, kanak-kanak bermasalah pendengaran ini akan menerima arahan ataupun tugasan yang salah. Sebagai contoh, kamu cantik, namun kanak-kanak bermasalah pendengaran ini akan menerima maklumat yang salah seperti kamu buruk. Kesan daripada ini akan mempengaruhi aspek sosial mereka, seperti mereka tidak ramai kawan dan emosi mereka akan mengalami stres ataupun kemurungan. Selain itu, mereka juga sering bertanya dan meminta arahan lisan diulang suara. Keadaan ini sering terjadi disebabkan oleh gangguan yang dialami di bahagian tertentu telinga sehingga mengakibatkan kanak-kanak bermasalah pendengaran ini kurang peka terhadap gelombang bunyi yang dihasilkan. Hal ini akan memaksa kanak-kanak ini untuk bertanya semula arahan yang diberikan sehingga mereka yakin terhadap arahan yang diterima itu mengikut kehendak si penuturnya. Selain itu, situasi yang berbeza juga akan mempengaruhi kanak-kanak ini dalam menerima arahan dengan lebih jelas. Sekiranya suasana kelas tersebut dalam keadaan bising, kemungkinan besar guru perlu membuat pengulangan arahan sehingga kanak-kanak ini dengar dengan jelas. Bukan itu sahaja, mereka akan kerap meminta bantuan jika melibatkan aktiviti lisan. Mereka akan mencuit kawan-kawan mereka ataupun mendiamkan diri kerana mereka tidak yakin dengan jawapan mereka sendiri. Ini disebabkan oleh gelombang bunyi yang mereka terima adalah sama ataupun berbeza dengan apa yang disampaikan oleh penuturnya. Tambahan pula, mereka akan memberi perhatian kepada muka penutur. Kenapa mereka berikan perhatian kepada muka penutur? Seseorang kerana mereka ingin cuba memahami kehendak penutur melalui agakan atau gerakan baca mulut bibir si penutur itu. Hasil daripada sisa pendengaran yang masih ada, mereka akan sedaya upaya untuk menganalisis maklumat dan arahan melalui riak muka dan baca mulut yang betul. Ciri tingkah laku yang seterusnya adalah gagal menjawab soalan lisan dengan sesuai. Dengan masalah kekurangan atau ketidakfungsian sepenuhnya organ pendengaran menyebabkan kanak-kanak ini mengalami kesukaran dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mereka sangat bergantung kepada gerakan mulut dan saki-baki dari pendengaran mereka kerana untuk mengenal pasti kehendak soalan yang disoal oleh penutur. Tidak mustahil bahawa kanak-kanak bermasalah pendengaran ini akan mengalami kekeliruan perkataan atau suku kata awal atau akhir ini. Hal ini mengakibatkan kanak-kanak ini akan memberi jawapan yang berbeza dengan kehendak soalan atau arahan yang diberikan oleh penutur tersebut. Ciri tingkah laku kanak-kanak masalah pendengaran yang ke-14 adalah tidak boleh atau suka mengawal suara mereka. Mereka tidak mahir untuk mengawal vokal mereka mengikut situasi. Hal ini terjadi kerana kanak-kanak ini tidak pernah mendengar bunyi ataupun bunyi yang perlahan. Ciri yang ke-15 adalah mereka ini akan mengalami masalah tata bahasa yang lemah. Hal ini demikian kerana mereka akan bergantung kepada sisa pendengaran mereka untuk meneliti maklumat sehingga menyebabkan butiran bahasa yang mereka fahami adalah berbeza ataupun salah penggunaan tata bahasa mereka. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan kata akal sahaja. Sedangkan apabila berlaku penambahan imbuhan, maka ia akan mengubah maksud perkataan tersebut. Hal ini menyebabkan perbendaharaan kanak-kanak ini akan menjadi lebih lemah dari sudut tata bahasanya. Ciri yang ke-16 adalah gangguan kesihatan. Majoriti kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran ini akan berisiko untuk mengalami masalah kesihatan. Antaranya ialah di bahagian rongga-rongga kepala akan terjadi disebabkan oleh kedudukan rongga tersebut hampir dengan bahagian telinga. Selain itu, gangguan kesihatan ini juga biasanya akan berlaku di bahagian dalam telinga. Hal ini demikian kerana setiap pengidap masalah pendengaran akan mengandung rasa sakit di bahagian telinga dan biasanya akan terdapat cecair yang keluar dari telinga. Malah kesakitan ini juga berlaku di dalam rongga hidung akan menyebabkan selesema. Masalah pendengaran juga boleh berlaku disebabkan oleh penyakit kencing manis, darah tinggi dan masalah jantung dan lain-lain. Ciri yang ke-17 adalah suka berhampiran dengan sumber bunyi.
Kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran ini juga mempunyai tahap kepekaan telinga yang kurang jelas. Oleh itu, mereka lebih cenderung untuk menerima isyarat bunyi secara berterusan tanpa halangan atau gangguan yang dapat menjejaskan kejelasan gelombang suara yang diterima oleh mereka. Ciri yang terakhir adalah masalah menentukan arah bunyi. Deria mendengar ini merupakan sebuah komponen yang penting bagi seseorang untuk membuat pengecaman bunyi di sekitarnya atau maksud bunyi tersebut. Hal ini tidak dapat berlaku kepada kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran kerana mereka tidak balas mereka terhadap bunyi adalah lambat. Mereka akan mengambil masa yang agak lama untuk mengenal pasti di manakah semua bunyi itu dihasilkan, sama ada melalui penggunaan lisan ataupun media elektronik seperti mikrofon ataupun TV dan serta pembesar suara. Sebagai contoh, kanak-kanak ini akan lebih dekat dengan TV kerana mereka ingin mendengar suara yang lebih jelas. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Baik, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan langkah-langkah membantu kanak-kanak bermasalah pendengaran. Tidak semua kanak-kanak yang dapat pendidikan di sekolah mampu menerima ataupun menguasai program pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah dengan sempurna. Ini kerana setiap kanak-kanak berbeza, bukan sahaja dalam tahap perkembangan intelek, tapi juga dalam halangan tertentu yang menghalang mereka daripada mencapai matlamat pendidikan mereka sendiri. Perbezaan boleh dilihat pada kanak-kanak kurang upaya, seperti kanak-kanak bermasalah pendengaran. Perbezaan dan kekurangan ini menyebabkan beberapa kaedah pengajaran perlu diperbaiki mengikut tahap masalah. Sebagai cadangan untuk melakukan usaha yang tepat untuk membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran, terdapat pelbagai jenis langkah ataupun kaedah. Kategori peka ini dipisahkan kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah kategori kekecauan pertama, iaitu tepukan lembut, di mana tahap kelihatan ataupun pendengaran bagi kumpulan ini berkisar daripada 20 hingga 45 desibel. Mereka yang berada dalam kumpulan ini mengalami kesukaran untuk mendengar ucapan dan perbincangan akan menjadi perlahan. Akan tetapi mereka dapat menghasilkan pertuturan atau bahasa normal jika mereka mendapat bantuan awal yang sesuai. Di samping itu, mereka mesti menggunakan alat bantu pendengaran yang betul. Bagi yang kategori kedua adalah kekacauan sederhana ataupun jenis biasa, middle. Tahap kehilangan pendengaran adalah antara 46 hingga 70 desibel. Mereka biasanya mengalami cabaran bercakap, terutamanya ketika terdapat banyak suara latar ataupun soundtrack yang terlalu bising. Sekiranya mereka tidak mendapat intervensi awal yang mencukupi dan tidak menggunakan alat bantu pendengaran yang sesuai, mereka berisiko untuk mengalami tahap pertuturan dan perkembangan bahasa yang tinggi. Tahap yang ketiga adalah sama ada teruk ataupun sangat teruk. Kumpulan ini mempunyai tahap kehilangan pendengaran di antara 70 hingga 90 desibel. Individu dalam kumpulan ini tidak dapat mendengar bunyi perbualan yang biasa. Akibatnya, individu ini memerlukan bantuan visual untuk menafsirkan ucapan untuk membantu dalam proses komunikasi. Membaca bibir penutur dan menggunakan bahasa isyarat tangan adalah contoh bantuan visual lah. Tahap yang terakhir sekali iaitu tahap yang paling dalam atau tahap yang paling berisiko. Kumpulan ini mengalami kehilangan keparahan lebih daripada 91 desibel. Individu dalam kumpulan ini mempunyai masalah pendengaran yang sukar. Tambahan pula mereka sering mempunyai kemahiran berbahasa dan bertutur yang sangat buruk. Akibatnya mereka menggunakan alat bantu visual dan untuk meningkatkan komunikasi, tetapi kaedah yang berkesan diperlukan. Ada 5 kaedah ataupun alat yang mana kita kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran boleh gunakan. Yang pertama sekali adalah alat bantu mendengar. Alat bantu mendengar ini adalah alat yang menggunakan mikrofon di telinga untuk membantu menguatkan gelombang bunyi. Ia beroperasi dengan menerima gelombang atau isyarat melalui getaran elektrik dan memperkuatkan suara menggunakan komponen penguat yang disambungkan secara kekal ke saraf atau organ pendengaran. Orang-orang ini mempunyai akses ke pelbagai alat bantu pendengaran di pasaran. Namun majoriti mereka yang menggunakannya masih mengalami masalah pendengaran. Hasilnya, alat ini digunakan dengan baik untuk menjadikan suara yang dihasilkan lebih kuat dan jelas. Walau bagaimanapun, penggunaan instrumen ini tidak dapat membantu anak muda yang cacat pendengaran kerana gagal menyaring suara luaran yang menjengkelkan dan tidak diingini oleh kanak-kanak. Kanak-kanak juga mungkin dilatih untuk merasa malu menggunakan peralatan tersebut, walaupun pada hakikatnya mereka perlu mendengar dengan lebih jelas. Selain itu, kanak-kanak juga boleh gunakan satu cara alternatif untuk membantu
cara alternatif iaitu implan koklear, iaitu membantu individu ataupun kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran selain daripada alat bantu pendengaran tadi. Okay, implan koklear atau dikenali sebagai telinga bionik, telah diperkenalkan. Alat pembedahan kecil ini dipasang di telinga menggunakan untuk merangsang saraf pendengaran dan koklear dengan getaran elektrik. Berbeza dengan alat bantu pendengaran yang direka untuk menguatkan bunyi, implan koklear ini mempunyai proses pertuturan dan pemancar yang menapis sebilangan kecil sumber bunyi luaran yang tidak diingini dan memberikan kejelasan kepada pengguna. Seterusnya, terapi pertuturan. Terapi pertuturan adalah satu bentuk senaman muka, iaitu kawalan nafas dan suara yang membentuk komponen utama komunikasi pertuturan. Terapi ini melibatkan kaedah latihan pra-segmental yang menekankan aspek suara dan pernafasan. Terapi pertuturan jenis ini memberikan penekanan yang kuat pada aspek latihan pertuturan, termasuk latihan penglihatan dan rentang perhatian. Ini kerana jarak perhatian kanak-kanak adalah pendek, yang memerlukan penggunaan deria mata sebagai elemen penting untuk membantu pendengaran mereka sendiri. Selain itu, terapi pendengaran ialah kesinambungan daripada terapi pertuturan, di mana terdapat beberapa aktiviti yang cuba memfokuskan kanak-kanak cacat penglihatan dengan lebih jelas pada sisa pendengaran yang ada. Rawatan ini berfungsi lebih baik jika kanak-kanak menggunakan alat bantuan pendengaran atau mempunyai implan koklear. Khusus terapi pendengaran ini memfokuskan kepada pengesanan bunyi, membezakan bunyi, mengecam bunyi dan memahami bunyi. 4 ciri utama ini amat dititik beratkan bagi membantu kanak-kanak mendapat maksud imej atau bunyi dengan jelas dan tepat. Yang terakhir sekali adalah penggunaan bahasa isyarat. Sebilangan besar kanak-kanak dan orang yang mengalami masalah pendengaran mengalami kesukaran untuk bercakap secara lisan. Pahataran sangat kuat sehingga kebanyakan mereka berkomunikasi terutamanya melalui deria dan anggota badan mereka yang lain. Sesuai dengan ini, terdapat bahasa asli pekak, percetakan jari, bahasa isyarat Inggeris, kod tangan Melayu, ucapan KIU, bahasa isyarat Amerika dan bahasa isyarat Malaysia. Memperoleh kemahiran ini benar-benar merupakan langkah untuk membiarkan anak-anak muda itu bercakap dengan anak-anak normal yang lain. Seterusnya, langkah ataupun kaedah yang boleh digunakan untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran adalah pengelolaan di dalam bilik darjah. Untuk menangani masalah pendengaran pelajar, tindakan pertama mesti ditangani. Ini kerana ia mungkin memberi kesan buruk terhadap perkembangan bahasa dan pertuturan anak ataupun pelajar. Keadaan ini tidak hanya menghalangi perkembangan linguistik anak, tetapi juga perkembangan sosial, psikologi, komunikatif dan mungkin pekerjaan mereka sendiri. Mereka yang dapat mendengar suara yang kuat sering melihat kemerosotan kecil dalam ucapan mereka. Hasilnya, anak-anak ini perlu dilatih untuk bercakap dan mendengar dengan berkesan. Mereka juga dapat dilatih untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Kepentingan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah dalam proses ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Dan untuk menjamin pengajaran yang cemerlang, mereka yang berada di kelas, guru mesti menumpukan perhatian pada beberapa topik. Guru boleh mengarahkan anak-anak dengan tangan ataupun meniru wajah, gerakan badan, menulis, bercakap dan mendidik mereka untuk melihat suara di persekitaran mereka. Walau bagaimanapun, pelajar mesti terlebih dahulu memberi perhatian kepada guru untuk memastikan bahawa mereka bersedia dan menyedari bahawa guru itu bercakap dengan mereka. Sekiranya perhatian anak terganggu, dia akan cepat gelisah dan tidak berminat untuk belajar. Tambahan pula, guru mesti menempatkan kanak-kanak ni dalam kedudukan yang membolehkan mereka melihat dan mendengar dengan baik, jelas dan tepat. Ini dilakukan untuk mengelakkan murid tertidur semasa guru berinteraksi dengan mereka. Pelajar juga duduk di tempat yang membolehkan mereka melihat bibir, wajah dan pergerakan tangan guru, yang membolehkan mereka memahami apa yang dikatakan oleh guru dengan lebih baik. Ini juga berkaitan dengan ciri-ciri cacat pendengaran yang sering gagal mengesan sumber ataupun gelombang bunyi. Menentukan lokasi murid dapat membantu mengekalkan kepekatan murid seterusnya atau lebih. Menghalangnya daripada dijauhkan ataupun dijatuhkan ke seluruh PDP. Semasa bercakap, guru harus menghadap murid dan bukannya kembali ke tempat kanak-kanak tersebut itu berada. Ini menghalang anak-anak daripada tidak dapat menerima gelombang suara dengan mudah dan tanpa kesukaran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam menggariskan ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak yang menyusahkan,
Masalah ini boleh menyebabkan murid kehilangan minat dalam PDP dan sebaliknya, fokus pada kelas. Hasilnya adalah lebih baik bagi seorang guru untuk memahami tuntutan pelajar sambil juga mengembangkan ucapan komunikasi untuk menarik minat kanak-kanak. Pengurusan murid yang cacat pendengaran sebenarnya berpusat pada nada suara dan komunikasi lisan di antara guru dan murid dalam mengenal pasti dan menjaga tumpuan pelajar. Akibatnya suara guru mesti jelas tetapi betul dan jelas semasa memberikan ucapan. Isyarat yang digunakan dengan tepat dan bermakna. Ini sangat bermanfaat bagi kanak-kanak yang masih menggunakan alat bantu mendengar sederhana atau mempunyai kemampuan untuk menggunakan alat bantu pendengaran. Pelajar yang menggunakan alat bantu pendengaran yang tersisa dengan cara ini boleh cuba memahami bahasa yang dituturkan sambil meningkatkan bahasa dan mengekalkan perhatian pelajar. Penggunaan cahaya dalam sesi PDP lebih daripada sekadar prasyarat bagi guru yang mengajar kelas biasa untuk mewujudkan persedaran kelas yang lebih kondusif. Ini diperkukuhkan lagi semasa sesi pengajaran pelajar bermasalah pendengaran. Hal ini terbukti bahawa seorang guru mesti memastikan bahawa kedudukannya selalu menjadi perhatian semasa mengajar. Ini bertujuan untuk mendidik pelajar bagaimana membaca bibir penutur iaitu guru semasa komunikasi lisan. Akibatnya pengajar harus mengelakkan bibir tangan fizikal yang terhalang dengan apa-apa barang semasa bercakap, cahaya lampu dan membaca di hadapan murid. Dan mereka harus selalu berdiri di suatu tempat semasa bercakap. Okay, halangan-halangan ini menyukarkan murid untuk memahami kata-kata guru yang kepentingan gerakan yang ingin mereka ungkapkan. Berdasarkan proses sebelumnya, selain menanggapi kebimbangan pelajar, kita dapat menyimpulkan bahawa keperluan guru untuk tetap berada di suatu tempat semasa berkomunikasi lisan dalam bentuk arahan perlu dijelaskan. Strategi ini mungkin tidak sesuai untuk guru yang mengajar murid kelas biasa. Walau bagaimanapun, kanak-kanak cacat pendengaran dalam keadaan ini sangat memerlukan lokasi tetap untuk menerima isyarat bunyi yang mencukupi tanpa perlu melihat dan memutuskan arah pendengaran. Sekiranya pengajar menggunakan bahasa isyarat, mereka disyorkan untuk menggunakan kod isyarat yang terkenal dan sederhana. Ini dapat membantu murid belajar dan meninggalkan terminologi linguistik serta memahami frasa ataupun isyarat dengan tepat. Penggunaan kod ini harus selaras dengan keadaan semasa dan harus menjadikan komunikasi masa depan lebih mudah bagi pelajar itu sendiri. Mereka dapat banyak manfaat dari kemahiran bahasa isyarat dan penggunaan bahasa badan, bukan hanya semasa sesi PDP tetapi juga ketika bersosial. Orang dewasa kini telah banyak melihat proses inovatif dalam menggunakan alat bantu mengajar iaitu BBM yang dapat membantu teknik pengajaran dengan lebih berjaya. Dan ini merangkumi bukan sahaja pelajar normal tetapi juga pelajar dengan keperluan khas, terutama kehilangan pendengaran. Penggunaan media BBM oleh guru dengan pelajar yang cacat pendengaran harus digunakan untuk membolehkan pelajar memperoleh pembelajaran yang relevan sambil memenuhi objektif pendidikan mereka. Akibatnya, selain penggunaan kad imbasan isyarat, istilah mudah untuk peralatan teknologi yang lebih terkini, penggunaan instrumen visual dan audio seperti komputer riba, LCD dan aplikasi pasaran tertentu harus digunakan sepenuhnya. Penggunaan program ini bukan sahaja membantu guru dalam pengajaran mereka, tetapi juga memastikan bahawa pelajar mengikut proses PDP dan objektif pengajaran tercapai. Akhirnya, kandungan pendidikan diringkaskan dan pengajar boleh menyebarkan kepada murid-murid untuk menolong mereka. Maklumat pengajaran penting didokumentasikan dan direkodkan di bahagian tertentu di dalam kelas kerana contoh ditulis di sudut khas kelas di papan hitam sebagai peringatan kepada pelajar. Walau bagaimanapun, dorongan guru sangat penting. Pengajar harus mendorong pelajar untuk mengemukakan soalan semasa sesi pembelajaran dan pengajaran, dan guru harus mendesak pelajar untuk memberi perhatian semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan berkaitan dengan kesimpulan. Secara keseluruhannya, bermula dari umur kurang dari 3 bulan, ibu bapa seharusnya peka dengan sebarang keganjilan, perubahan atau ketidaknormalan anak supaya mereka dapat mengambil tindakan atau langkah yang perlu dapat dilakukan bagi membendung masalah mereka. Kekurangan yang dimiliki oleh anak bukan bermakna mereka membawa malam atau mereka dibiarkan tanpa perhatian. Oleh itu, semua pihak perlu menggembeling tenaga dalam memastikan sistem pendidikan khas
di Malaysia berjalan dengan lancar bagi membantu kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Sebagai seorang guru, guru perlu mengetahui ciri-ciri atau tingkah laku kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran agar guru dapat memberi perhatian dan dapat menyediakan keperluan yang sesuai untuk kanak-kanak ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini juga akan memudahkan guru untuk memilih pedagogi yang sesuai dengan keupayaan pelajar yang mengalami masalah pendengaran dalam P dan P. Orang yang mengalami masalah pendengaran ini selalunya mengalami kesukaran dari segi memahami arahan serta kemahiran dalam bahasa. Namun begitu, dengan adanya kaedah komunikasi seperti lisan, auditori, bacaan bibir, ejaan jari, bahasa isyarat, komunikasi seluruh dan pertuturan Q akan dapat membantu golongan bermasalah pembelajaran untuk berkomunikasi.